Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mari seperti mana biasa kita mulakan kuliah mingguan kita, khususnya selepas 2 minggu kita cuti. Kebetulan masjid ada projek dan hari cuti pula, dan kebetulan juga saya berangkat umrah. Saya ingin ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua jemaah yang telah mendoakan kami, dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT akan membalas jasa baik anda dengan sebaik-baik balasan. Oleh kerana dia dah 2 minggu cuti, malam ni pula hujan, dia nak cuti lagi. Jadi dia macam panjang sikit cuti. Muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita mulakan dengan berdoa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas untuk terus istiqamah, berpegang teguh dengan perkara yang kita yakin membantu kehidupan kita. Ia ini mendapat nasihat daripada agama Allah Subhanahu wa taala, kerana nasihat ini itu perkara yang sangat penting. Sehingga kan Nabi bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Iman yang kuat ini besok lusa boleh jadi lemah. Ilmu yang banyak belum tentu dapat kita amalkan, melainkan dia itu disusuli dengan nasihat. Maka itu kita yakin nasihat inilah membantu kita istiqamah, terus bertahan sebagai seorang mukmin muslim yang insya-Allah kamil, sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita usahakan ini. Malam ini kita berkorban maksa, kita berkorban waktu untuk kita duduk lagi dalam rumah Allah, untuk kita saling nasihat menasihati, saling ingat memperingati dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan keluarnya kita daripada masjid ini, kita semakin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, bagi yang hadir pada 3 minggu yang lalu, saya mohon maaf bagi jemaah yang tidak diberitahu kerana cuti 2 minggu. Kebetulan masjid ada projek dan hari cuti. Saya doakan bagi yang tidak diberitahu dan telah datang, mudah-mudahan datangan anda itu dikira pahala, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalas jasa baik anda sesuai dengan apa yang anda telah lakukan. 18 hari bulan 12 yang lalu, di mana Allah SWT izinkan kita berpindah kepada bab yang baru, bab yang ke-66. Pengarang meletakkan bab ini yang beliau namakan bab istihbab ziaratul qubur lirijal wa ma yaqulu lahu az-za'ir. Bahasa kita yang telah kita terjemahkan, pengarang yang alim ini meletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau susun 372 bab mengandungi 1893 hadis. Bab yang ke-66 ini pelajaran adanya sunnah menziarahi kubur, cuma dalam kurungan beliau sebut lirijal. Untuk beliau dikatakan lebih khusus bagi laki-laki saja. Yang ini kita dah jelaskan. Kemudian beliau sebut apa yang harus kita ucapkan, sama ada kita menziarahi perkuburan, atau ketika itu kita yang mengiringi jenazah, ataupun kita melewati perkuburan. Jadi ini bab yang simple yang beliau letakkan. Dan pada 3 minggu yang lalu, di mana saya jelaskan, kalau kita cuba fikir kenapa pengarang meletakkan bab ini, kerana dia menjadi lanjutan daripada bab sebelum.
Bab sebelum yang kita pelajari, bab disuruh kita mengingat banyak-banyak tentang kematian dan kurangkan daripada berangan-angan. Saya tambah dan saya bantu. Di antara cara untuk kita sering mengingat kematian adalah apabila kita menziarahi orang-orang yang meninggal. Lebih baik lagi kalau kita menziarahi kubur. Jadi dia akan mendekatkan kita kepada mengingat akan mati. Orang cakap kalau kita selalu ziarah orang meninggal ni paling tidak pun seram. Pergi ke kubur lagi seram. Asyik ziarah naik kelab aja mana nak ingat mati kan? Tak? Dia asyik dangdut huha-huha aja. So ini bab yang pengarang letakkan sebagai lanjutan daripada bab sebelum. Bab sebelum bab zikril maut wa qisaril amal. Bab suruh kita memperbanyakkan ingat mati dan kurang daripada berangan-angan. Bab yang ke-66 ini beliau sebut bab ataupun pelajaran istihbab, adanya mustahab, kesunahan, sunnahnya untuk kita ziaratul kubur, menziarahi perkuburan. Dan dalam kurungan dia sebut lirijal. Untuk beliau hanya khususkan kepada orang laki-laki yang kita telah jelaskan kemarin. Dan beliau tambah wa ma yaqulu luhu, dan apa yang harus seseorang itu mengucapkan apabila dia menziarahi. So kita sebutkan di sini ada 3 bab paling tidak yang harus kita pelajari. Pertama, sunnahnya menziarah kubur. Yang kedua, bab tambahan ziyadah dipanggil. Ini bab untuk orang laki-laki saja. Ini pembahasannya kemarin kita dah jelaskan kepada para jemaah. Yang ketiga, bagaimana adab seseorang menziarah kubur. Pengarang hanya membawakan 4 hadis saja, sangat ringkas, dan beliau tidak membawakan apa-apa ayat Quran. Hadis pertama bincang tentang bagaimana hukum sunnah menziarahi kubur. Kemudian 3 hadis beliau susuli dengan ucapan-ucapan yang harus diucapkan bagi az-zair, orang-orang yang menziarahi perkuburan. Dan kalau yang hadir pada 3 minggu yang lalu, sebenarnya kita sudah jelaskan hadis yang pertama, bab ke-66 ataupun hadis yang ke-579. Tolong rujuk yang ada buku. Saya bacakan sepintas lalu. Hadis yang berbunyi, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin faman arada an yazura al-qubur falyazur fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Bahasa saya daripada Buraidah, semoga Allah meredainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Adapun sekarang ziarahilah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pada satu riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hendak menziarahi kubur, maka ziarahilah, kerana sesungguhnya menziarah kubur akan mengingatkan orang tersebut kepada akhirat. Ini hadis yang kita pelajari 3 minggu yang lalu, dan pada kuliah kita yang lalu kita sudah selesai sebenarnya mempelajari hadis ini. Mungkin kita ambil kesempatan untuk buat rumusan, dan mudah-mudahan bagi yang belum dengar dapat menukuk nambahlah. Hadis sahih yang sebelah atas riwayat Imam Muslim, di bawah tambahan pengarang pakai matan daripada Imam Tirmizi. Kedua-dua hadis itu diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Buraidah bin Al-Husayb. Beliau ini orang-orang Madinah. Awal matan kemarin kita bincang. Buraidah bin Al-Husayb menceritakan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu, lama dahulu, aku pernah mengharamkan kamu atau melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dan ini dalil yang kita bawakan pada pelajaran kita yang lalu, pada peringkat awal-awal Islam. 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah. Dan kata para ulama, lama juga di Madinah.
yang mana Nabi SAW larang orang-orang Islam menziarahi kubur dengan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sebenarnya aku telah larang kamu lama dahulu untuk menziarah kubur. Anda tahu di Ma'lah, Jannatul Ma'lah, kalau hari ini kita pergi Mekah, satu-satunya kubur yang dalam tanah Aram yang sangat popular namanya Al-Ma'lah. Tapi orang-orang Arab hari ini panggil Jannatul Ma'lah, syurga Ma'lah. Kerana pertama, di situ sangat dekat dengan Masjidil Haram. Yang kedua, di situ adanya makam isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ramai jemaah haji yang dikebumikan di sana. Sehingga perkuburan Ma'lah itu disebutkan Jannatul Ma'lah, begitu istimewa sekali. Di situ adanya kubur ibu Nabi Aminah binti Wahb. Di situ adanya kubur pakcik Nabi Abu Talib. Di situ juga ada kuburnya pakcik Nabi Abu Lahab. Kalau Aminah ibu Nabi, kita cakap di waktu itu Islam belum sampai. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ adanya kubur Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama. Confirm orang yang pertama-tama masuk Islam selepas Nabi dapat, yakni wahyu daripada Jibril di Jabal Nur ataupun di Gua Hira. Confirm Islam ada juga dikebumikan di sana, sampai sekarang masih lagi ada lagi. Dan confirm kubur Abu Talib juga di situ, dan kubur Abu Lahab pun di situ. Abu Talib 50-50 lah nak cakap Islam ke tidak, tak, tapi sejarah memberitahu dia wafat dalam keadaan tidak Islam. Tapi confirm Abu Lahab kafir. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak berguna segala harta dan apa saja usahanya. Sayasla naran zatal ab, kelak kami akan masukkan Abu Lahab ke dalam neraka api yang menjulang-julang. Confirm kafir dan masuk di Jannatul Ma'lah yang hari ini orang panggil Maqbarah Al-Ma'lah, perkuburan Ma'lah itu di Mekah adanya, yakni orang-orang macam gitu. Nabi tak pergi. 13 tahun Nabi dah menyampaikan Islam, tapi Nabi tidak ziarah. Nabi jadikan contoh, kalau aku larang korang, aku pun tak pergi macam gitu. Walaupun ada kubur ibu aku, walaupun ada kubur isteri aku yang Islam, tapi aku tak pergi. Kerana kita dah jelaskan banyak kali, adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ni apabila dikaitkan dengan kematian dan kuburan, dia akan kaitkan dengan meratap. Bagi mereka ni meratapnya itu perkara yang wajib bagi orang-orang jahiliyah. Mati ke kubur ke, nangis melalak-lalak, koyak-koyak baju ni kita dapat pahala lah. Orang jahiliyah macam gitu. Pukul-pukul badan, hentak-hentak kepala. Sudah menjadi mendarah daging orang-orang Arab jahiliyah ini, bahawa kalau kematian dan tengok kubur je, dia nak melalak macam gitu. Kemarin kita cerita Abi Salamah, suami kepada Ummu Salamah, apabila dia meninggal. Abi Salamah meninggal, bila Nabi datang, Nabi tutup matanya. Orang perempuan ramai tengok. Nabi cakap, jangan heran-heran sangatlah kalau orang meninggal mata terbuka, kerana roh tu dicabut dari arah kepala. Sebab itulah mata terbuka. Orang perempuan terpekik-pekik, hentak-hentak kepala, melalak-lalak. Nabi marah. Nabi cakap, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu melalak-lalak cakap benda yang tak baik terhadap diri kamu. Tak? Jangan. Tak? Melainkan kalau kamu nak cakap apabila ada kematian, yang baik-baik saja. Kerana kata Nabi, fa innal malaika tu'minu ma taqulun. Kerana malaikat yang berkerumun ini akan mengaminkan apa-apa yang kamu sebut. So kita orang Islam ni sepatutnya bila cakap pasal kematian dan kubur, cakap yang baik-baik saja. Ini yang Nabi sebutkan. Maka kalau kematian dia orang melalak, meratap, apalagi kalau pergi kubur entah. Makin sedih, makinlah melalak, makinlah nangis kuat-kuat, hentak-hentak kepala, dan ini dinamakan meratap. Maka itu pada 3 minggu yang lalu sengaja saya bacakan hadis Muslim, hadis sahih. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-As'ari. Dia menceritakan, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Ada 4 perkara
yang umatku masih belum boleh tinggalkan. Yang 4 perkara ini adalah wajib bagi orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mesti bikin. Dan umatku yang sudah masuk Islam, mereka belum boleh tinggalkan. Di antaranya kata Nabi, apabila yang ini an-naiha, mereka ini meratap apabila ada kematian. Nabi tahu. Nabi yang fatanah, bijaksana, Nabi bergaul dengan orang-orang yang masuk Islam, Nabi tahu. Walaupun iman dah kuat, tapi nak tinggalkan adat jahiliyah bukan senang. Maka pelisih ulama mengatakan, apabila kita jadikan kubur tempat penyembahan, apabila kita meratap melampau-lampau, seolah-olah kita ni tidak rabah dengan takdir Allah, dan ini boleh sampai kepada syirik. Nabi pelisih orang Arab sebut al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada mengubat, kata. Sebelum orang buat perkara-perkara yang tak senonoh, kematian, ada mati, nangis. Dia lupa mati ini takdir Allah. Pergi kubur ni, tak jadikan kuburan tempat peribadatan, syirik. Kita dah sebut. Orang belajar fikih ni very simple. Di antara syarat-syarat sah solat, yang pertama-tama disebut mesti bersih, taharah, betul tak? Anda boleh buka apapun kitab fikih. Kitab fikih nak cerita bab solat, dia cerita tentang taharah yang pertama. Dan bila kita solat, kita belajar bab taharah, mesti bersih daripada najis. Yang dilarang dibawa dalam solat sama ada badan, pakaian ataupun tempat solat, betul tak? Itu najis zat. Satu lagi najis i'tiqad. Dia solat jubah putih bersih, sarban besar, ada ekor lagi. Bukan main tu, bagus, minyak atar semua, bagus. Tapi solat menghadap kubur, out you go. Anda faham? Bersih daripada najis yang zat, tapi tidak bersih daripada i'tiqad. So Islam jaga betul, jangan sampai perkara ini berlaku awal-awal. Nabi SAW larang pelisih. Lebih baik korang tak pergi kubur lah, macam gitu kan. Takut nanti korang pergi kubur buat perkara tak senonoh, ya tak? Pergi kubur pun bukan apa sangat, ya tak? Nanti aku akan kasih, kata Nabi macam gitu. Nabi pernah marah apabila orang-orang yang meratap, kata Nabi, an-naihatu, meratap ini. Orang-orang yang meratap apabila ada kematian, iza lam tubtu, kalau mereka tidak, iza lam tatub, kalau mereka tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum mati mereka, tuqamu yaumul qiyamah, nanti mereka datang menghadap Allah SWT pada hari kiamat kelak, alaiha sirbal, mereka ini pakai satu pakaian baju min qitaran, daripada baju yang sangat keterang, panas sangat, wa dir'un min jarad, dan seluar yang penuh dengan najis macam itu. Nah, begitu apa siapa-siapa yang kalau dia suka meratap, nanti apabila berhadapan dengan Allah di yaumul qiyamah, Allah berikan satu pakaian yang baju ni panas sangat, seluar ni berlumuran dengan najis, lebih kurang macam itu. So dia nak beritahu kepada kita, meratap ni satu perkara yang sangat-sangat dicegah oleh agama. Sehingga ke dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sabda Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW an-na'iha. Nampak? La'ana, Nabi telah melaknat orang-orang yang suka meratap, wal mustami'ah, dan juga orang yang suka nangis. Mustami'ah ni dia nangis kasih orang dengar, nangis kuat-kuat. Anda bayangkan tak? Marahnya Nabi bukan saja Nabi cakap, siapa-siapa yang meratap kalau tak bertaubat sebelum mati, nanti dia menghadap Allah dalam keadaan yang sangat hina. Sampai Nabi cakap, dia tak? Kata sahabat, Nabi sebut, Nabi la'ana Rasulullah SAW orang-orang yang kalau ada kematian meratap, nangis kuat-kuat, koyak-koyak baju, hentak-hentak kepala macam gitu. Atau paling tidak pun wal musta'amad, dia nangis dikasih orang dengar macam itu. Nabi laknat. Agama Islam yang kita anuti ini, muslimin muslimat rahimakumullah, atau agama yang sesuai dengan fitrah, yang mana apabila kematian, agama memandang bahawa ini satu musibah yang sangat-sangat berat. Orang aksiden hidup lagi boleh tahan, orang ditimpa penyakit kronik hidup lagi boleh tahan. Tapi kematian ini atau benda yang sangat berat musibahnya,
Agama tahu apabila seseorang ditimpa dengan musibah, hati ni pasti akan sedih dan mata akan nangis. Apatah lagi kalau yang meninggal tadi orang yang tersayang, anak yang meninggal. Ibu ni sedih betul, bapa ni sedih betul. Atau mungkin ayah dan ibu yang meninggal, anak-anak sedih. Atau isteri, suami yang meninggal, sedih. Suami, isteri yang meninggal, sedih juga, sedih, sikit sedih. Agama faham benda ni kan? Maka itu orang akan sedih dan akan nangis, tak ada masalah. Tapi Allah SWT yang maha mengetahui, dia mengajarkan kepada Nabi yang diutus tadi supaya jangan sampai kesedihan ini melampaui had. Dia melebih-lebih. Agama larang kita kerana kematian itu Allah yang takdirkan. Kita kena tahu kan? Ada orang yang nak mati-mati, tak mati-mati. Kemarin saya cerita, minum klorok, minum klorok. Jiran saya orang India. Biasa, maaf kalau ada yang orang India, kita cerita je dulu ke India. Ni India yang duduk di pulau Anta Baranta. Suka balik mabuk pukul orang. Macam itu. Bini asyik kena pukul. Tak boleh tahan satu hari, bini ni minum klorok. Jiran depan rumah saya. Menggelepar, mulut berbuih-buih. Kita tengok klorok dah separuh. Klorok dia. Telefon ambulan bawa pergi hospital. 2 hari balik. Tak mati lagi. Tak mati. Minum klorok. Tak percaya, balik minum klorok. Nak mati tu bunuh diri, tak mati lagi ya tak? Tapi ramai orang yang hari ni tak nak mati. Dia makan ubat macam-macam ubat. Ubat penahan tua, ubat penahan mati. Macam-macam ubat. Kat rumah tu macam dispensary. Bunuh macam. Tak nak mati. Tak. Tapi mati. So kita kena letak dalam kepala kita ni, mati ni Allah yang takdirkan. Allah yang takdirkan. Macam mana orang yang kita sayang pun kalau mati kita kena kawal. Ada had-had yang kita kena jaga. Jangan sampai kita sedih melampau-lampau sehingga dinamakan merata. Orang kafir dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak faham tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dia suka buat benda tadi. Bagi mereka bagus. Tapi orang Islam tidak sah iman kalau kita tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis Jibril yang banyak kali saya baca. Bila Nabi beritahu kepada Jibril yang datang, Jibril tanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'alal iman." Beritahu aku tentang iman. Kata Nabi, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi." Kata Nabi. Yang keenam kata Nabi, "Wa tu'mina bi qadri," dan hendaklah kamu beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi. Bukan yang baik aja. Yang tak baik pun Allah SWT yang menentukan. Termasuk mati ya tak? Seorang Islam kena tahu kematian ini bukan kita suka, di musibah yang sangat berat, tapi Allah yang jadikan ya tak? Bagi orang kafir meratap adalah wajib. Bagi orang Islam meratap melanggar takdir. Maka itu untuk play safe awal-awal Nabi larang daripada ini pergi kubur, takut orang meratap. Kita kena tahu meratap ni tidak memberi apa-apa faedah, tak ada apa-apa. Kalau misal kata ada seorang yang dia paling sayang orang tadi meninggal, dia nangis hentak-hentak kepala sekalipun, apakah orang tadi boleh bangun balik? Atau apakah dengan meratap tadi orang tadi akan diampunkan dosa? Ataupun dengan meratap tadi orang tadi rohnya terpelihara? Ataupun boleh menjamin masuk surga? Tak. Maka Nabi pernah melarang dalam hadisnya yang sah, hadis muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yantazir da'watan min ahlihi. Mayat itu dia menanti-nantikan doa daripada orang yang hidup. Dia tidak mengharapkan ratapan. Dia tidak harapkan kita sedih, tak. Dia mengharapkan doa. Sehingga kan orang-orang yang meratap apabila ada orang meninggal, dalam hadis muttafaqun alaihi, Ibnu Umar menceritakan bagaimana Nabi mengatakan al-mayyit yu'azzibu fi qabrihi. Dengar betul-betul. Marahnya Nabi bila orang meratap ni, ya tak? Kata Nabi, orang yang mati itu yu'azzibu, diazab fi qabrihi, di dalam kuburnya, bimaniha alaihi, apabila orang yang hidup meratap. Nabi macam gitu sekali. Nabi tak suka.
So kita kena belajar bab ini. Yang kita nak sebut di sini, kadang-kadang ada orang tak faham. Dia sayang orang tadi meninggal. Dia nak bantu orang tadi, tak kena pada tempat tu. Kalau kita sayang dengan seseorang yang meninggal, kawan kita ke, saudara kita ke, apatah lagi keluarga ataupun immediate family, kita kena fikir, apa yang aku boleh bantu? Dia macam gitu, sepatutnya gitu. Apakah dengan nangis melalak-lalak tu boleh bantu? Termasuk juga bikin dapur kubur. Boleh ke bantu? Saya cerita 3 minggu yang lalu kita cerita panjang tentang dapur kubur. Orang Melayu ni, kubur tu ada dapur. Tinggal nak bawa Maggi, bawa periuk, masak aja. Apakah bikin dapur di kuburan itu dapat membantu mak kita yang dah meninggal tadi masuk surga? Itu soalan kita. Tak ada satu calculation dalam matematik yang dia boleh membantu orang yang dah mati tadi, tak? So sama, apabila kita meratap, dia tidak membantu. Sepatutnya kita kena fikir apa yang harus kita bantu hari ini. Enggak? Kalau mak kita umpamanya, sambung silaturahmi mereka, betul? Buat amal-amal soleh, kerana menurut para ulama mentafsir Al-Quran dan hadis Nabi, amalan daripada anak-anak yang soleh dan solehah bakal diterima oleh Allah SWT untuk ibu dan ayah mereka. Hadis Muslim yang kita bacakan yang 3 tadi, iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu ila min salasin. Yang pertama sedaqatin jariyah, orang yang mati tadi. Aw ilmin yantufa'u bihi, orang yang mati tadi. Yang ketiga, awaladun salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan. Kata para ulama, anak yang saleh doakan untuk ayah dan ibunya meninggal, mustajab, makbul, Allah terima. Bukan begitu. Syaratnya anak yang saleh. Apatah lagi amalan saleh daripada anak yang saleh dan salehah. Kata para ulama, pahala daripada mak bapak tadi. Kata. Sepatutnya kita kena fikir itu, ya tak? Dia nangis, sedih. Apa? Kita kena bijak macam orang lemas. Kita naik sampan, tengok ada orang lemah membubuk-bubuk. Kita cakap, lemas, ani ambil duit 1 goni campak kat sini. Anda ingat dia nak ke duit 1 goni? Dia pegang makin tenggelam lagi, ya tak? Ketika itu orang yang sedang lemah tak perlukan duit walaupun 1 goni. Walaupun anda campak 1 papan, itulah yang paling important bagi dia untuk selamatkan nyawa dia. Betul tak? Begitulah. Sama. Mak bapak kita meninggal, kita bikin dapur kubur sampai 3-4 ribu, dia tak membantu. Tapi dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2 ulama cakap, doa ayah dan ibu kepada anak dan doa anak kepada ayah dan ibu yang paling ikhlas. Mungkin doa kita dengan kawan kita tak berapa ikhlas lah, mungkin 50%. Tapi ibu ni dia nak mengandung, melahirkan dan menyusu, tak ada lagi doa yang lebih ikhlas melainkan doa ibu kepada anak-anak. Dan saya yakin tak ada doa yang lebih ikhlas selepas doa ibu kepada anak-anak, doa anak-anak kepada ibu mereka. InsyaAllah mustajab. Sepatutnya macam gitu. So kita cerita benda yang bersangkut pada amalan orang Melayu yang silap dan salah, yang mereka tak faham, dan sebenarnya amalan orang jahiliah. Maka itu yang pertama-tama ketika Nabi sampai di Madinah, hari pertama Nabi sampai Madinah, waktu Nabi hijrah, Nabi kumpulkan semua Bani Aus dan Bani Khazraj, semua Al-Ansari yang ikut bai'ah tadi. Di antara bai'ah Nabi ni hampir 20 lebih. Nabi ajak bai'ah perjanjian. Di antara bai'ah Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, diceritakan oleh Umi Atiyah. Umi Atiyah ni dia macam orang perempuan jadi ketua pelajar macam gitu. Orang perempuan selain daripada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi, dia ni macam chief ketua orang perempuan. Diceritakan katanya, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lanahu. Waktu bai'ah tu, orang perempuan ni, ya tak? Nabi cakap, korang semua dengar betul-betul, aku